Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat bersyukur kerana kali pertama saya menjejakkan kaki ke Kampar yang berada di bumi Riau ini. Saya berasal daripada Perak, Malaysia, di Semenanjung, Perak. Di Perak juga ada Kampar. Kalau saya ini nak ke Kuala Lumpur, saya akan melalui Kampar di Malaysia. Tetapi Kampar di Malaysia, saya tidak pernah lagi berkuliah. Saya datang ke Kampar yang lebih jauh daripada Kampar yang dekat. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imamul Bukhari, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan an Jarir ibni Abdullah Al-Bajali qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Maksudnya daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lewat bertemu dengan Nabi dan lewat masuk Islam. Bahkan ada satu riwayat daripada Jarir mengatakan, aslamtu qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 40 yauma. Aku masuk ke dalam Islam ketika mana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini selama 40 hari. Tetapi Allah memberikan kelebihan kepada Jarir. Walaupun Jarir ni tak lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia berjaya menjadi sahabat dengan Allah memberikan dia kelebihan rezeki, syarafur ru'yah, kemuliaan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati di atas Islam. Maka apabila kita menyebutkan nama Jarir, kita kahwinkan lafaz Jarir dengan radhiyallahu anhu, moga Allah meredainya, kerana beliau adalah sahabat Nabi yang agung, sahabi jalil. Jarir menceritakan, dia kata ketika mana dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, menerima Islam sebagai agama, menerima Islam sebagai cara hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta daripada Jarir untuk melakukan bai'ah, untuk melakukan perjanjian. Dia bai'ah dalam Islam ni ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk. Saya harap bahasa saya ni boleh difahami ya. InsyaAllah orang Kampar di Riau dengan orang Kampar di Perak tak jauh beza. Bai'ah dalam Islam ini mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama, bai'ah kepada pemimpin yang tertinggi bagi sebuah negara. Yang ni kita panggil al-bai'ah lil imamil a'zam ataupun al-bai'ah lil khalifah. Perjanjian untuk taat setia kepada pemimpin Islam, perjanjian untuk taat kepada pemerintah umat Islam. Selagi mana dia Muslim, tidak boleh diperangi pemerintah itu dengan senjata. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun pemerintah itu melakukan perkara yang tidak kita suka, Nabi kata falyasbir, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Sesiapa yang tidak suka daripada pemimpinnya itu satu perkara, maka hendaklah dia sabar dan nasihat. Cuma sekarang ini nak berjumpa dengan pemimpin ini sukar untuk dinasihat secara berhadapan, betul? Jadi kita nasihat pemimpin melalui cara apa? Cara memangkahnya, iaitu memangkah kertas pemilu. Jadi saya kira di Indonesia ini perubahan pemerintah daripada partai-partai yang berbeza itu biasa.
Betul? Tapi kami di Malaysia baru tahun lepas berlakunya satu sejarah yang sangat-sangat besar dalam pemerintahan Malaysia. Partai yang memerintah Malaysia untuk 62 tahun sudah tidak dipilih lagi untuk memerintah, sudah diganti dengan partai yang baru. Ini metodologi ahli sunnah, yaitu menasihati pemimpin, memperbaiki dan sabar terhadap kekurangan pemimpin, dan sekali-kali tidak boleh mengangkatnya dengan senjata. Kerana mengangkat senjata melawan pemerintah, ini bukan cara ahli sunnah, ini adalah cara khawarij, yang mana keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Nanti kalau datang orang lain yang tidak bersetuju dengan pimpinan yang baru, nanti diangkat senjata lagi, nanti akan angkat di senjata lagi, akan angkat lagi senjata. Maka darah orang Islam itu tidak boleh dipelihara, dan kestabilan negara Islam itu tidak boleh dicapai, kerana kekacauan akan berlaku demi kuasa. Maka oleh kerana itu kita diminta untuk berbai'ah, taat setia. Itu bai'ah yang pertama. Ada bai'ah yang kedua, yaitu bai'ah yang dilakukan oleh pimpinan Islam bersama dengan beberapa individu, beberapa puak-puak yang dia pilih. Ini ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Ubadah ibn Samit. Kata Ubadah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hawlahu 'isabatan min ashabihi bayi'uni ala an la tushriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika syai'a fa'uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lah wa man asaba min dhalika syai'a fasatarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa'a 'aqabahu wa in syaa'a 'afa anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ubadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana baginda dikelilingi oleh beberapa orang sahabat baginda. Baginda berkata, berbai'ahlah denganku, taat setialah kepadaku, untuk kamu tidak melakukan syirik kepada Allah. Wala tasriqu, jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, jangan sekali-kali kamu membawa fitnah, membawa berita bohong yang kamu sebarkan dengan tangan dan kakimu. Jangan kamu ingkar perkara-perkara yang ma'ruf, jangan ingkari, jangan bantah perkara-perkara yang baik. Faman wafa minkum, sesiapa yang melunaskan perjanjian ini, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya akan dihitung oleh Allah. Wa man asaba min dzalika syai'a, sesiapa yang melanggari perjanjian ini dengan melakukan salah satu daripada larangan-larangan yang dilakukan ini, fa'uqiba fid dunya, kemudian ditangkap dia oleh pemerintah dan dilaksanakan hukuman ke atasnya, fahuwa kaffaratullah, itu cukup untuk menyucikan dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'a, sesiapa yang melanggari salah satu daripada perjanjian ini, fasatarahullah, tetapi Allah tutup kesalahannya, Allah tutup jenayahnya. Begitu hebat dia melakukan jenayah sampai tidak ada orang yang tahu. Fahuwa ilallah, maka urusannya kembali kepada Allah. In syaa'a aqabahu, jika Allah mahu Allah boleh azabnya.
jika Allah mahu juga, Allah boleh mengampunkan dia. Ini kita panggil bai'ah pimpinan Islam. Pimpinan Islam bersama dengan beberapa kelompok yang dia pilih. Mungkin di sini nanti bupati akan buat juga. Mari berbai'ah dengan saya. Dipilih 2-3 orang kepala-kepala kantor untuk berbai'ah taat setia. Dibenarkan. Dan ada jenis bai'ah yang ketiga, iaitu bai'ah janji yang dilakukan oleh orang biasa, bukan pemimpin, bersama dengan orang biasa. Ini juga ada. Maka perjanjian yang Jarir buat ini bersama dengan Nabi ialah perjanjian dia bersama dengan pemimpin, bukan saja pemimpin negara, bahkan pemimpin agama. Kata Jarir, Nabi meminta aku berbai'ah dengan baginda ala iqamis salah. Maka Jarir kata, bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah. Jarir mengatakan, aku berbai'ah dengan Nabi, aku berjanji dengan Nabi, aku mengucapkan taat setia kepada Nabi untuk aku sentiasa melakukan salat, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat, wa nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat bagi setiap orang muslim. Hadis ini sangat pendek. 3 perjanjian yang Nabi minta daripada Jarir untuk Jarir sebut dan Jarir ucapkan di hadapan Nabi ketika mana dia baru saja masuk ke dalam Islam. Persoalannya kenapa? Kenapa di dalam banyak-banyak perkara, 3 perkara ini yang Nabi minta daripada sahabatnya yang baru saja memeluk Islam, yang bernama Jarir? Kerana kalau kita teliti daripada 3 ni, 3 yang kita panggil sebagai isi kandungan perjanjian. Pertamanya salat. Bukanlah bermakna kalau tak berjanji ini wajib, tidak wajib salat. Salat itu wajib. Tidak perlu berjanji pun perlu salat orang Islam ini. Tetapi perjanjian yang Nabi minta ini supaya menguatkan lagi azam untuk melaksanakan demi Allah dan demi Rasulnya. Kerana aku telah memberikan perjanjian aku kepada Nabi. Dia, kalau di Malaysia itu ada satu budaya, masuk saja tahun baru akan ada azam baru. Apa azam tahun ini? Kata, kalau orang Malaysia dia akan tanya, apa azam tahun ni? Azam tahun ni saya nak berubah, nak jadi rajin. Tak perlu tunggu azam tahun, tak perlu tunggu tahun baru untuk jadi rajin. Tapi ia menguatkan lagi semangat untuk berubah. Begitulah yang dilakukan oleh Jarir, dan inilah yang diminta oleh Nabi SAW.